Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 3, bab 7 bahagian kedua. Jadi kepada yang masih belum menonton bahagian pertama, boleh cari video tersebut dalam playlist yang ada di channel Cikgu. Jadi hari ini kita akan sambung penentangan masyarakat tempatan. Baik, kita akan lihat apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, dalam bab 7 ada 4 perkara yang kita akan belajar dan perkara yang pertama, matlamat dan pembentukan penentangan kita telah belajar dalam bahagian pertama. Jadi untuk bahagian kedua kita akan lihat sistem pentadbiran barat yang memberi kesan terhadap kuasa pemerintahan dalam kehidupan. Kemudian kita akan lihat penentangan masyarakat tempatan serta kesan penentangan masyarakat tempatan. 3 perkara yang kita lihat pada hari ini. Baik, jadi kita lihat pertama sekali sistem pentadbiran barat yang memberi kesan terhadap kuasa pemerintahan dan kehidupan. Maksudnya kat sini kita akan lihat apakah sistem pentadbiran barat yang apabila mereka mentadbir, dan pentadbiran mereka telah memberi kesan terhadap pemerintahan, pembesar, sultan serta bagaimana pentadbiran barat tersebut memberi kesan terhadap kehidupan masyarakat. Okay, jadi terdapat 4 kesan daripada sistem pentadbiran barat yang digunakan pakai oleh British. Okay, yang pertama sekali kita akan lihat kesannya terhadap pentadbiran tempatan. Yang kedua kita akan lihat kesan terhadap perundangan. Dan yang ketiga kita akan lihat kesan terhadap keuangan. Dan akhir sekali dalam kesan terhadap kehidupan masyarakat, iaitu dari segi kesengsaraan rakyat. Okay, jadi ada 4 kesan daripada sistem pentadbiran barat ini. Baik, jadi kita lihat pertama sekali kesan terhadap kuasa pemerintahan dari sudut pentadbiran tempatan. Apakah kesan pentadbiran barat terhadap pentadbiran tempatan? Okay, apa yang terjadi kepada pembesar-pembesar, kepada sultan-sultan ataupun kepada pejuang-pejuang tempatan? Okay, kita akan lihat mengikut negeri. Jadi yang pertama sekali kita lihat di Negeri Sembilan. Okay, kesan daripada pentadbiran tempatan ini, ia berlaku apabila British mula meluaskan kuasanya di Sungai Ujong, dan telah menyebelahi pembesar tempatan iaitu Datuk Kelana. Jadi disebabkan itu, ini telah mengganggu-gugat ataupun telah mencabar kedudukan Yam Tuan Antah ketika itu. Okay. Dan seterusnya, British telah menguasai kawasan Rembau, Jelebu dan Seri Menanti dengan cara meletakkan pegawai magistrat serta pemungut hasil. Dan akhir sekali, British telah menyatukan semua daerah dan telah membentuk Persekutuan Negeri Sembilan. Okay. Jadi ini antara kesan terhadap pentadbiran tempatan iaitu telah mencabar kedudukan Yam Tuan Antah. Okay, yang kedua, kita lihat di Negeri Pahang. Okay. Di Negeri Pahang, pembentukan daerah di bawah pentadbiran pemungut cukai serta magistrat ketika itu telah menyebabkan pembesar kehilangan kuasa di daerah masing-masing. Jadi pentadbiran British yang telah meletakkan pemungut cukai, magistrat ini telah menyebabkan pembesar yang ketika itu mempunyai daerah-daerah yang mereka tadbir telah hilang kuasa. Dan Sultan Ahmad ketika itu dipaksa untuk melucutkan jawatan Datuk Seri Perkasa Pahlawan Sematan daripada Datuk Bahaman. Okay, ada kesilapan ejaan kat situ. Cikgu akan ubah. Okay, baik, ejaan telah diubah Sultan Ahmad serta Datuk Bahaman. Okay, jadi jawatan yang diberikan kepada Datuk Bahaman dipaksa untuk dilucutkan kerana Datuk Bahaman ini telah membuat pemberontakan yang dari segi British itu merupakan satu pemberontakan. Okay. Alright. Jadi di negeri Perak,
Okay, kita lihat di mana J.W. Birch iaitu residen British di Perak ketika itu memaksa Sultan Abdullah untuk menandatangani perjanjian surat pengisytiharan. Apa yang diperlukan British melalui surat pengisytiharan ini? Kerana dengan surat pengisytiharan ini, ia membolehkan residen British mentadbir hasil atas nama Sultan. Jadi pentadbiran British ini secara tidak langsung telah memberi kesan kepada Sultan untuk menandatangani satu perjanjian yang mereka tidak mahu tanda. Kerana residen British yang akan mentadbir hasil di negeri Perak. Kita lihat seterusnya, nombor 4, Terengganu. Di negeri Terengganu, apa yang berlaku ialah pelantikan penasihat British di Kuala Terengganu serta penolong penasihat British telah berlaku di negeri Terengganu dan ini telah mengganggu gugat kuasa Sultan dan pembesar ketika itu. Dan disebabkan pelantikan tersebut, hubungan luar negeri untuk Terengganu ini dikuasai ataupun ditadbir oleh British. Jadi pentadbiran ataupun kuasa pemerintahan barat ini telah mengganggu gugat pemerintahan tempatan di negeri Terengganu. Seterusnya kelima, di negeri Kelantan, berlaku pembentukan jajahan dan pelantikan ketua jajahan sebagai pentadbir dan ini telah mengambil alih kuasa pembesar. Dan kemudiannya pusat pentadbiran jajahan Pasir Putih telah dipindahkan. Dan kemudian ketika itu Engku Besar Jeram hanya diberikan jawatan yang rendah iaitu Tok Peng Muda. Dan beliau telah hilang kuasa memerintah serta telah hilang keistimewaannya. Dan Tok Janggut ketika itu menjalankan kempen untuk menentang pentadbiran baharu tersebut. Itu di negeri Kelantan. Baik, seterusnya kita lihat di negeri Sarawak. Di negeri Sarawak ini berbeza sedikit. Apabila Brooke telah melibatkan penduduk tempatan dalam pentadbirannya. Namun kita rasa ini suatu benda yang baik. Namun pada hakikatnya penglibatan tersebut adalah untuk mengukuhkan kuasanya di negeri tersebut. Jadi bila orang nampak penduduk tempatan juga dalam pentadbiran barat, maka rakyat-rakyat akan lihat ini satu perkara yang baik. Jadi dapat mengukuhkan kuasa Brooke. Manakala pembesar Melayu yang berpengalaman juga, misalnya seperti Datuk Patinggi, Datuk Bandar dan Datuk Temenggung, telah dilantik mentadbir Sarawak untuk memudahkan Brooke menghapuskan kebangkitan pemimpin tempatan. Jadi Brooke telah melantik orang-orang tempatan di dalam pentadbirannya bertujuan untuk memudahkan sekiranya ada pemimpin tempatan yang menentangnya. Jadi itu pentadbiran barat yang memberi kesan terhadap Sarawak. Dan sekali di negeri Sabah, pentadbiran SBUB telah menggugat pentadbiran pembesar ketika itu iaitu Mat Saleh. Dan terdapat satu rundingan apabila Mat Saleh dibenarkan untuk mentadbir wilayah Tambunan. Namun SBUB telah memungkiri janjinya serta telah mengambil semula Tambunan setahun selepas perjanjian tersebut dan ini telah mencabar ataupun menggugat kewibawaan Mat Saleh. Jadi bagaimana pentadbiran British ini kita lihat telah memberi kesan terhadap pentadbiran tempatan kerana mereka mengganggu sistem pentadbiran tempatan. Jadi itu kesan yang pertama. Seterusnya kita lihat kesan yang kedua. Kesan yang kedua ini dari segi perundangan tempatan. Kita akan lihat di 3 tempat. Pertama sekali di Nanning. Apabila di Nanning ini British telah berusaha menggunakan undang-undang barat di Nanning. Dan tindakan ini telah mencabar kuasa perhakiman yang dimiliki oleh Dol Said serta telah mengganggu sistem perundangan adat pepatih yang diwarisi turun-temurun di kawasan tersebut. Jadi apabila mereka
ingin melaksanakan undang-undang tersebut, maka undang-undang ataupun kuasa tradisional, seperti perhakiman Oligocide dan adat Merpati itu telah akan dicabar ataupun mengganggu perundangan tradisional. Yang kedua, kita lihat di negeri Pahang, apabila British telah mendirikan balai polis, dan ini telah mewujudkan konflik antara Datuk Bahaman dengan British di negeri Pahang. Dan tindakan British ini telah mengganggu gugat kedudukan Datuk Bahaman sebagai penguasa undang-undang di negeri Pahang. Dan akhir sekali di negeri Perak, sama juga British telah membuat pembinaan balai polis serta telah melantik Kapten Speedy sebagai penolong residen di Larut. Dan ini telah mengurangkan kuasa Ngah Ibrahim, iaitu ketika itu menteri, dan beliau juga telah diminta untuk menerima nasihat daripada Kapten Speedy. Jadi perundangan yang baru ini seperti pelantikan penolong residen, pembinaan balai polis serta melaksanakan undang-undang ini secara tidak langsung memberi kesan terhadap perundangan di negeri Melayu tersebut. Seterusnya yang ketiga, kita lihat dari segi kesan keuangan. Di mana kita lihat dua negeri ini, pertama sekali di negeri Perak, apabila berlakunya pembatalan pajakan pungutan cukai oleh J.W. Birch di kawasan Kuala Sungai. Dan ini telah menyebabkan Sultan Abdullah serta Menteri Ngah Ibrahim ketika itu dan pembesar punya pendapatan ketika itu terjejas. Akibat daripada pembatalan pajakan pungutan cukai yang dilakukan oleh British. Itu telah menjejas pendapatan Sultan serta pembesar ketika itu. Yang kedua, di negeri Pahang pula, dengan pengenalan pegawai magistrat ketika itu serta pemungut hasil, Datuk Bahaman serta pembesar lain tidak dibenarkan untuk memungut cukai. Dan ketika itu juga mereka hanya ditawarkan dengan allowance yang sedikit sahaja, dan ini telah membuatkan Datuk Bahaman tidak berpuas hati. Serta telah membantah keputusan itu di Majlis Mesyuarat Negeri. Jadi pentadbiran British ini juga telah memberi kesan ataupun telah mengganggu sumber pendapatan serta keuangan negeri tersebut yang dikutip oleh Sultan, pembesar dan sebagainya. Dan sekali kita lihat kesan terhadap masyarakat. Di mana pentadbiran British ataupun pentadbiran Barat ini telah membawa kesengsaraan terhadap masyarakat ketika itu. Terutamanya dari segi cukai. Baik, kita lihat yang pertama sekali di Pasir Putih Kelantan. Apa yang berlaku di Pasir Putih Kelantan? Sebelum pentadbiran British, kutipan cukai hanya berdasarkan keluaran. Jadi sebanyak mana keluaran yang dikeluarkan, maka sebanyak itulah cukai. Dan kalau tanaman ketika itu sedikit, maka cukainya pun rendah. Dan tanah yang tidak diusahakan, yang tak ada tanaman dan sebagainya, tidak diperlukan dikenakan cukai. Jadi itu sebelum pentadbiran British. Jadi namun apabila selepas kedatangan British, apa yang berlaku, setiap penduduk wajib untuk melaporkan keluasan sawah padi yang dimiliki. Dan mereka juga dikenakan untuk setiap tanah untuk membayar untuk setiap saiz 400 depa persegi dikenakan cukai sebanyak 3 kupang ataupun 3% setahun. Dan semua pemilik tanah diwajibkan membayar cukai. Walaupun tidak menguruskan tanah tersebut, tiada tanaman wajib untuk membayar cukai, dan cukai tersebut mengikut tanaman, harga tanaman serta harga binatang ternakan mereka. Jadi boleh tengok muka surat 182 untuk lihat harga-harga cukai yang dikenakan. Baik, dan terdapat juga selepas kedatangan British masalah cukai ini apabila
wujudnya masalah membayar cukai. Mereka suruh membayar cukai tetapi susah untuk masyarakat membayar kerana pertama, pejabat bayaran tersebut terletak jauh dari tempat tinggal mereka. Sudahlah jauh. Waktu untuk membayar cukai tersebut hanya pada waktu pejabat. Jadi jauh dan kena bayar dalam waktu yang ditetapkan. Dan kepada penduduk yang enggan membayar cukai, maka mereka akan ditangkap dan akan didenda. Jadi ini telah menyebabkan kesengsaraan dan menyebabkan penduduk semakin membenci British. Jadi itu di Pasir Putih. Seterusnya kita lihat di Sarawak. Apa yang berlaku di Sarawak? Okay. Brooke mengenakan cukai kepada orang Iban serta mengarahkan mereka mendirikan rumah panjang di kawasan sempadan Sarawak, okay, dan di kawasan pentadbiran Belanda di Kalimantan. Okay. Dan orang Iban ketika itu membantah paksaan untuk berpindah tersebut. Okay. Dan kerana ini akan menjejaskan kegiatan tanaman mereka. Okay. Namun apabila mereka memasuki kawasan sempadan ataupun pentadbiran Belanda, barang-barang mereka telah dirampas kerana gagal membayar cukai. Okay. Dan mereka juga dikenakan denda sebanyak 10 kati. Okay. Jadi pada hakikatnya sepatutnya barang-barang mewah yang dibawa masuk oleh orang Iban ini tidak perlu dikenakan cukai. Dan cukai hanya dipungut di kawasan pengenakan cukai di hilir sungai. Okay, jadi berlaku sedikit ketidakadilan di situ. Dan sekali, di Sabah, okay, apa yang berlaku, SPUB telah menindas orang Murut. Okay, dan mereka dilarang untuk membuka tanah baru untuk pertanaman pindah atau penempatan. Jadi disebabkan tiada kawasan untuk tanaman baru dan penempatan, maka orang Murut ini telah mengalami kekurangan bekalan makanan ataupun beras serta makanan harian mereka. Dan ditambah pula mereka dikenakan bayaran menyukat tanah untuk menentukan sempadan. Dan lebih teruk apabila suami isteri perlu tinggal berasingan, okay, seberang sungai, okay, yang dipisahkan oleh aliran sungai. Dan sekiranya suami isteri tersebut ditangkap berjumpa, mereka akan didenda sebanyak $1. Okay, dan ini telah menyulitkan kehidupan mereka. Okay, jadi telah berlaku kesengsaraan di dalam masyarakat tempatan. Okey, baik. Selesai. Kita lihat pula yang seterusnya. Bentuk-bentuk penentangan masyarakat tempatan terhadap kuasa barat. Okay. Jadi kita lihat analisis kekuatan. Okay, pertama sekali, terdapat 4 kekuatan dalam penentangan masyarakat tempatan ini. Okay, yang pertama adanya muafakat, kedua kekuatan kubu pertahanan, ketiga kekuatan persenjataan dan keempat kekuatan perundangan. Okay, jadi kita akan lihat satu demi satu kekuatan ini. Okay, yang pertama, kekuatan muafakat. Apa maksud muafakat? Muafakat ialah kerjasama ataupun kesepaduan beberapa pemimpin ataupun beberapa orang ikutan untuk melakukan sesuatu. Okay, baik. Jadi kita lihat kekuatan yang pertama iaitu Datuk Maharaja Lela. Okay. Beliau telah bermuafakat dengan Sultan Abdullah, dengan Ibrahim, Datuk Sagor dan pembesar Melayu untuk menentang resisten British. Okay, mereka telah bermusyawarat, okay, dan salah satu mesyuarat yang diadakan ialah di Durian Sebatang di rumah Datuk Sagor. Dan selain itu, mesyuarat mereka ini diadakan beberapa kali ya. Okay, pada tahun yang sama, pada bulan Julai, bulan September. Okay, dan pada mesyuarat tersebut juga mereka telah meminum air keris bagi menandakan penyimpanan rahsia Pakatan Sulit mereka tersebut. Okay, setelah mereka mesyuarat 7 kali, akhirnya mereka berjaya untuk membunuh JWW Birch. Okay, iaitu muafakat pertama Datuk Maharaja Lela. Yang kedua berlaku muafakat oleh Sharif Masaho. Okay, di mana beliau telah meminta bantuan Datuk Patinggi Abdul Ghafur untuk menyerang Kornwall ketika itu. Dan hasil daripada muafakat tersebut, okay,
beliau telah berjaya membunuh 2 orang pegawai British dan ditambah pula Brooke tidak dapat membuktikan bahawa mereka menjadi dalang ataupun terlibat dalam pakatan yang membunuh pegawai British tersebut. Jadi itu kekuatan muafakat yang ditunjukkan oleh Datuk Maharaja Lelia serta Datuk Sharif Masaho. Seterusnya kita lihat kekuatan dari segi kubu pertahanan. Yang Tuan Antah adanya kubu di Paroi dan Bukit Putus. Okay, kubu ini menjadi kuat kerana kubu ini semula jadi terletak di atas bukit yang tinggi, halangannya ranjau serta adanya pokok tumbang dan berbukit bakau menyukarkan serangan daripada British. Seterusnya Mat Sato ataupun dikenali sebagai mempunyai kubu yang dikenali sebagai Mat Sato. Okay, kubu Mat Sato ataupun kota Mat Sato. Okay, yang berada di kampung Kapayan Lama. Okay, terletak di tebing sungai Susuran. Dan sekali rentap adanya kubu di Bukit Sadok dan kubu ini menjadi kuat kerana kawasan yang curam dan berbukit tinggi dikelilingi oleh hutan rimba serta kayu belian 2 kaki yang tidak ditembusi peluru. Dan mereka juga menggunakan meriam bujang timpang berang yang diperbuat daripada besi. Okay, jadi itu kekuatan daripada kubu pertahanan. Seterusnya dari segi pensenjataan, okay, di mana Dor Said telah meminta bantuan ketenteraan dari Rembau dan Aning. Dan mereka telah menggunakan senapang jenis flintlock dan Snider rifle serta meriam kecil iaitu Lela Rentaka. Dan senjata ini mudah dibawa ke medan perang dan serang hendak. Okay, jadi kekuatan dari segi persenjataan. Dan sekali kita lihat dari sudut perundangan yang ditunjukkan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Beliau telah memohon lesen pleader untuk membela para petani di Terengganu di mahkamah dengan menggunakan hujah agama. Antara hujah yang digunakan ialah beliau menyatakan bahawa tanah ini hak Allah Subhanahu Wa Taala dan rakyat bebas mengerjakannya tanpa perlu membayar cukai. Dan beliau telah menyatakan sistem pencukaian ini bertentangan dengan syarak dan tidak mengikut hukum Islam. Okay, banyak typo kat sini, betulkan jap. Okay, settle masalah typo. Okay, jadi di sini kita dapat lihat di mana antara kekuatan dari segi perundangan ini Haji Abdul Rahman V menggunakan sistem untuk menentang British di mahkamah. Okay, jadi itu antara kekuatan yang ada. Baik, sekarang kita lihat kelemahan yang ada di sudut perjuangan tempatan ini. Pertama, penentangan bersenjata. Kedua, ancaman perundangan barat. Ketiga, gagal mentaksir perjanjian. Dan keempat, berlakunya tipu muslihat. Okay, baik, pertama sekali kita lihat kelemahan penentangan bersenjata. Kita lihat Yang Tuan Antah ketika itu. Okay. British telah menggunakan meriam yang besar dan telah menghancurkan kubu pertahanan Yang Tuan Antah. Di mana ketika itu Yang Tuan Antah juga kehabisan peluru dan kekurangan ubat bedil. Okay. Dan seterusnya kita lihat Rentap. Okay, Rentap ini tewas apabila berlaku serangan ketiga oleh oleh Brooke. Apabila Brooke menggunakan meriam tembak ke Bukit Sadok. Okay, dan Brooke juga mempunyai angkatan tentera yang lebih besar. Okay, dan Brooke telah berjaya melawan Bukit Sadok. Okay, itu yang pertama, kelemahan dari segi pensenjataan. Okay. Yang kedua, berlaku ancaman perundangan barat. Okay, di mana ketika Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu, okay, telah berlaku 3 kebangkitan tani okay, pada tahun 1922, 1925 serta 1928. Okay. Dan kebangkitan tani ini telah menyebabkan mereka mengisytihar perang terhadap British dengan menduduki balai polis, bangunan kerajaan dan mengibarkan bendera merah. Dan akibat itu, Haji Abdul Rahman Limbong telah ditangkap kerana dituduh mencetuskan kebangkitan tani ini serta Haji Abdul Rahman Limbong telah dibicarakan serta dibuang negeri ke Mekah. Okay, jadi perjuangannya tamat di situ.
Dan yang ketiga, kita lihat apabila pembesar Melayu ini gagal mentafsir perjanjian. Sebagai contoh, Datuk Maharaja Lela, Sultan dan Pembesar gagal mencabar perjanjian Pangkor. Dan mereka menyedari bahawa untuk mereka mencabar perjanjian ini, ataupun untuk membatalkan perjanjian ini, mereka perlu mendapatkan sokongan British. Dan ditambah pula ketika itu pembesar Melayu tidak diberi masa yang cukup untuk meneliti perjanjian Pangkor yang akhir sekali memberi kesan yang buruk terhadap negeri Perak. Dan yang keempat ialah tipu muslihat. Apabila Tok Janggut, British telah mendesak Sultan Muhammad keempat untuk mengisytiharkan Tok Janggut sebagai penderhaka. Dengan tipu muslihat ini, ia mempengaruhi rakyat bahawa Tok Janggut ialah penderhaka, dan menakutkan rakyat supaya jangan jadi pengikut Tok Janggut. Dan sekali Mat Salleh, tipu muslihat yang tadi kan apabila SPUB ketika itu telah membenarkan Mat Salleh mentadbir Tambunan. Namun pada tahun yang berikutnya, SPUB telah mengambil semula wilayah tersebut. Dan ini telah menyebabkan Mat Salleh rasa tercabar dan rasa tertipu. Jadi itu antara kelemahan yang ada di sudut pentadbiran tempatan. Dan sekali kita lihat kesan penentangan masyarakat tempatan ini terhadap dua perkara, iaitu terhadap pentadbiran British serta masyarakat tempatan. Apakah kesan yang berlaku apabila kita lihat Tok Janggut, Mat Salleh, General W. Birch menentang British? Jadi apa kesannya terhadap pentadbiran British dan apa kesannya terhadap masyarakat tempatan apabila mereka melihat ada pejuang-pejuang tempatan yang berjuang untuk menentang British? Pertama sekali kita lihat kesan pentadbiran British. Pertama, British mengalami kerugian akibat peperangan. Di Perang Naning, mereka kerugian mereka di situ dituliskan mereka kerugian sebanyak 1 juta pound sterling. 100,000 pound sterling. Cuba jap. Jadi di Perang Naning mereka telah kerugian 100,000 pound sterling. Seterusnya di dalam Perang Perak mereka telah kerugian atau membelanjakan 400,000 pound sterling. Di Perang Pahang 7,000 pound sterling. Kemudian kesan yang kedua, British telah lebih berhati-hati dalam pentadbiran. Jadi akibat penentangan ini, British telah melantik residen yang berpengalaman, bijaksana dan fasih berbahasa Melayu serta pandai mengambil hati rakyat, terutama dalam adat resam. British juga telah menubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri, di mana Majlis Mesyuarat Negeri ini menjadi badan penasihat kepada Sultan dan meluluskan perintah atau peraturan Sultan dalam Majlis Mesyuarat. Jadi akibat kesan penentangan itu, British lebih berhati-hati dalam pentadbiran mereka. Yang ketiga, British telah merombak semula skim penempatan pegawai. Di mana akibat penentangan tersebut, British telah menempatkan pegawai British yang tahu adat istiadat Melayu. British juga menubuhkan Kolej Melayu Kuala Kangsar. Dan British juga dan antara tujuan British juga memberi peluang pada aristokrat Melayu untuk menyertai perkhidmatan awam tanah Melayu. Dan perkhidmatan telah menubuhkan perkhidmatan takbir Melayu untuk melibatkan orang Melayu dalam pentadbiran British. Jadi British telah merombak sistem pentadbiran mereka dengan melalui penempatan pegawai-pegawai tersebut. Dari sekali telah berlaku pemantapan kuasa barat, di mana British telah menguasai seluruh negeri Melayu apabila penentangan tersebut berjadi patahkan. Di mana Brooke berjaya meluaskan pengaruh di wilayah Sarawak dan SPUB menguasai Sabah. Dari sekali kita lihat kesan terhadap kuasa pemerintahan tempatan kesan penentangan masyarakat tempatan terhadap masyarakat. Yang pertama kesannya ialah terhadap pemerintahan dan pembesar tempatan. Ini kesan buruklah di mana mereka yang menentang British itu telah hilang jawatan dan kedudukan. Sebagai contoh,
Dul Said, Datuk Bahaman, Syarif Masahu. Kemudian telah kehilangan jiwa sebagai contoh Datuk Mahathir Lela, Rentap, Mat Saleh dan Tok Janggut. Dan ramai juga yang dibuang negeri sebagai contoh Tuan Abdullah, Raja Ismail dengan Ibrahim dan Haji Abdul Rahman Limbong. Itu kesan buruk. Seterusnya, kedudukan raja dan pembesar Melayu diberi perhatian. Ini sedikit baik apabila mereka memperkenalkan Durba, di mana Durba ini memberi peluang kepada Sultan, ahli mesyuarat negeri dan pembesar Melayu menyuarakan pandangan mereka dan bebas berkaitan dengan kerjasama ataupun kepentingan bersama antara British dan orang Melayu. Dan lain sekali, dalam persidangan Majlis Mesyuarat Negeri, bahasa Melayu telah menjadikan bahasa rasmi persidangan dan menggunakan tulisan Jawi dan urusan surat menyurat. Dan kesan baik juga terhadap masyarakat tempatan ini apabila mereka melihat keberanian perjuangan ini sebagai inspirasi kepada mereka untuk lebih berjuang. Dan ini memberi semangat kepada masyarakat untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan. Jadi itu sahaja dalam bab 7. Okay. Jadi kepada siapa sekali lagi yang belum lihat lagi pejuang-pejuang tempatan subtopik 71, boleh lihat dalam playlist ini. Dan rasanya itu saja untuk bab 7. Kita akan jumpa dalam bab yang seterusnya. Terima kasih.